Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah dan dipermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung dengan perbincangan kita dengan tajuk soalan-soalan yang lazim ditanya oleh kalangan yang beragama Hindu. Dan kita tengok kepada masa, kalau ada masa saya akan cuba selitkan satu atau dua soalan yang biasa ditanya oleh orang-orang Cina sebagai contoh. Dan tengok pada masa, kalau masih ada masa lagi, saya ambil satu dua soalan contohnya daripada orang etis sebagai contoh. Kalau pada bulan yang lepas kita telah membincangkan soalan-soalan lazim daripada orang-orang Kristian sebagai contoh. Dan hari ini kita sambung dengan soalan-soalan daripada orang Hindu. Baik. Antara soalan yang lazim yang seringkali saya dapat daripada orang-orang yang beragama Hindu, soalan pertama mereka kata orang Islam adalah penyembah berhala yang paling besar di dunia. Dia kata, orang Islam kata orang Hindu sembah berhala, tetapi dia kata orang Islam lah penyembah berhala paling besar di dunia. Dan berhala yang orang Islam sembah ini berwarna hitam, berbentuk empat segi, ada di Mekah. Dia merujuk kepada Kaabah. Sebab contoh, sebagai contoh, kalau musim haji sebagai contoh, siaran langsung dalam televisyen, dia akan lihat orang Islam akan keliling, tawaf keliling Kaabah. Dan juga bila waktu solat, apa yang dia nampak? Orang Islam sujud kepada Kaabah. Kadang-kadang dia pergi rumah orang Islam, dia tengok ada gambar Kaabah diframekan. So lagilah dia tambah yakin bahawa orang Islam ini sembah Kaabah. So macam mana kita nak jawab soalan itu? Pertama. Yang kedua, soalan yang biasa ditanya oleh orang-orang Hindu. Mereka bagi tahu dengan saya, jadi ini saya bagi contoh, ada orang Hindu pernah cakap dengan saya, dia kata agama Islam ni tak bagus, dia kata. Saya pun tanya dia balik, kenapa awak kata Islam tak bagus? Sebab dia kata dalam agama Islam awak boleh makan binatang, awak sembelih binatang, binatang tu pun dah hidup. Contoh, kita pergi ke pasar nak sembelih ayam contohnya. Bila nak sembelih ayam tu buat apa? Dia akan cuba nak melepaskan diri. Berarti ayam tadi tak nak mati. Tapi orang Islam ni kejam, sebab dia bunuh binatang sebagai makanan. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata, tak kesian ke binatang yang awak sembelih ini mungkin ada keluarga? Binatang yang awak sembelih ni mungkin bapa, mungkin ibu dalam keluarga dia ada anak-anak. Cuba anda bayangkan, kalau ada orang sembelih ibu kamu, bapa kamu, apa kamu rasa? Ini pernah ada orang Hindu cakap dengan saya begitu. So bagaimana kita nak jawab soalan kenapa dalam agama Islam boleh makan binatang? Kemudian dia tambah lagi, dia kata kalau makan sayur-sayuran lebih sihat. Lebih sihat makan sayur-sayuran, buah-buahan berbanding dengan makan binatang. Makan binatang ni macam ada penyakit kita dapat. Tetapi kalau makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, lebih sihat tubuh badan. Okey, macam mana kita jawab? Soalan seterusnya, dia berkait dengan nombor 2 tadi. Dia kata cara orang Islam sembelih binatang kejam.
Dia kata orang Islam ni bila sembelih binatang, contohnya macam musim hari raya haji, kalau kita lihat lembu-lembu ni akan diikat di pokok-pokok. Dan bila masa nak sembelih binatang tadi tu, mungkin ada 5-6 orang akan kerumun lembu tadi, bergusti dengan lembu tadi. Macam WWE, handicap tag team match, 5 lawan 1. Bila lembu tu dijatuhkan, bukan ada referee, dia buat tag 1, 2, 3, tak ada. Dia keluarkan pisau, dia pun sembelih. Dia sembelih, keluar darah. Bila darah memancut keluar, orang Islam pun takbir, Allahu Akbar. Lagi banyak darah, lagi kuat dia takbir. Dan dia seksa binatang tadi 10 minit, 20 minit diseksa lembu tadi sampai mati. Lembu tu kita tengok dia menendang-nendang, dia menggelupus lepas kena sembelih. So dia kata orang Islam sembelih binatang zalim, dia menyeksa binatang itu sampai mati. Kalau di barat pun mereka makan binatang, tapi mereka gunakan stun gun. So dia guna stun gun, tembak dekat kepala lembu tadi contohnya, dalam masa beberapa saat lembu tu dah mati. Dia tak ada pun seksa-seksa binatang. So macam mana kita nak jawab soalan itu? Satu lagi soalan yang biasa saya dapat daripada orang-orang Hindu. Mereka kata agama Hindu lah agama yang paling tua di dunia. Ini selalu saya dapat, banyak kali saya dapat soalan ini daripada orang Hindu. Dia kata agama Hindu agama yang paling tua di dunia. So agama Hindu lah agama yang paling betul sekali, sebab agama Hindu agama yang paling tua di dunia. Macam mana kita nak jawab? Sebagai satu lagi lah soalan daripada orang-orang Hindu. Ada orang Hindu tanya soalan pada saya. Dia kata, kalau dalam agama Islam ada kemungkinan tak kalau kita tengok Rama itu sebagai Nabi, Krishna sebagai Nabi? Dan saya panjangkan juga, kadang-kadang ada orang Cina pun tanya juga, mungkinkah Buddha itu Nabi? Ataupun Lao She adalah Nabi? Ataupun Confucius adalah Nabi? Ini biasa kan orang tanya kita? Mungkin biasa yang kita dapat Buddha. Kalau kita orang Islam dekat Malaysia ni, soalan yang biasa ditanya pada kita, adakah Buddha seorang Nabi? Jadi beberapa kali saya ditanya soalan ini masa saya buat program di gereja, saya buat program di Tokong dan sebagainya. Ini antara soalan yang ditanya kepada saya. Ini saya bagi berapa tadi? 5 kan? Kaabah, kenapa makan binatang, sembelihan cara orang Islam adalah kejam, kemudian agama Hindu agama yang paling tua, dan yang kelima ialah adakah Rama, Krishna, Buddha dan lain-lain Nabi dalam agama Islam. Okey, 5 soalan daripada orang Hindu. Kita jawab yang ini dulu. Kalau ada masa, saya tambah lagi soalan daripada orang Cina sebagai bonus untuk malam ini, insya-Allah. Soalan pertama ialah, mereka kata orang Islam sembah Kaabah. Sebab itu yang mereka nampak. Orang Hindu kalau dia pergi ke kuil, dia masuk ke kuil, dia juga akan tawaf keliling kuil. Tapi bukan dekat luar dinding kuil, tak, dalam kuil. Dalam kuil tu dia akan tawaf, dia akan keliling kuil. Ada yang keliling 1 kali, ada yang keliling sampai 3 kali, ada yang keliling lebih daripada itu. Itu yang biasa mereka akan buat. Dan kemudian bila mereka tengok orang Islam bila sujud menghadap kepada Kaabah. Jadi ini tanggapan mereka. Jawapan, bila ada orang Hindu tanya soalan macam tu pada saya, jawapan pertama saya akan bagi, dalam agama Islam kita hanya boleh sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tak boleh sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sembah selain daripada Allah, itu syirik namanya. Dan dosa syirik adalah dosa yang Allah tidak ampunkan. Surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 48 dan ayat nombor 116. Dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Mana-mana dosa selain dari syirik Allah nak ampun, Allah ampunkan. Tetapi dosa syirik
Allah tidak akan ampunkan kecuali kita bertaubat. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dalam agama Islam, kalau ada siapa-siapa sembah Kaabah, itu syirik namanya. Kalau dia sembah Kaabah, itu masuk neraka. So bila kita awal-awal kita kata dalam Islam kalau sembah Kaabah masuk neraka, dia akan jadi tercengang. Dia kata cengang. Bukan sembah Kaabah. Kita kata no. Kalau sembah Kaabah itu syirik, masuk neraka namanya. Orang Islam tidak sembah Kaabah. Tapi Kaabah ni hanya sebagai kiblat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai direction. Bila ada satu kiblat, ianya menyatukan umat Islam. Kalau tidak ada satu kiblat, kita nak solat, kita akan bergaduh sesama sendiri. Nak menghadap utara ke, timur ke, barat ke, selatan ke, kita masing-masing akan bergaduh. Tapi bila ada satu kiblat, dia menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sepanjang masa, setiap detik, ada je orang Islam tengah solat di atas muka bumi. Dan mereka semua solat menghadap satu kiblat yang sama. So agama Islam agama yang menyatukan umatnya. Itu dia menyatukan umatnya. Dia satu kiblat. Apakah bukti orang Islam tidak sembah Kaabah? Sekarang kita bagi bukti. Bukti pertama, kiblat di zaman Nabi SAW pada awalnya adalah menghadap Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian Allah SWT perintahkan orang Islam menukar kiblat ke arah Kaabah. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 125 dan ayat 144. So ini bukti pertama, orang Islam tidak sembah Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, kenapa kiblat pada awal adalah Masjid Al-Aqsa sebagai contoh? Bukti kedua, orang Islam tidak sembah Kaabah adalah orang yang sembah berhala, dia tidak akan pijak berhala tadi. Dia tak akan pijak sebagai penghormatan kepada berhala yang disembah. Tetapi orang Islam sepanjang zaman, daripada zaman Nabi SAW, kita orang Islam ada yang panjat atas bumbung Kaabah, naik atas. Berarti apa? Pijak Kaabah. Ini bukti kita tidak sembah Kaabah. Bukti ketiga, orang yang sembah berhala, gambar berhala tadi mereka tak akan pijak gambar berhala tadi. Orang Islam setiap hari orang Islam, beribu-ribu orang Islam pijak gambar Kaabah yang ada di atas sejadah. Kalau kita tengok sejadah kita, kadang-kadang ada Kaabah, gambar Kaabah atas sejadah. Bila kita jalan, kita pijak sejadah, tak ada masalah bagi kita. Itu bukti kita tidak sembah Kaabah. Saya tambah bukti satu lagi, cukup jelas, yang orang Islam tak sembah Kaabah. Katakan dengan teknologi moden, katakan dengan helikopter lah sebagai contoh, kita angkat bangunan Kaabah yang ada di Mekah tu, kita angkat bangunan Kaabah tadi tu, kudu, kita letak dekat dataran Merdeka. Sekarang Kaabah ada di dataran Merdeka, contoh. Kejap lagi kita nak solat Isyak sebagai contoh. Mekah arah sini, dataran Merdeka sebelah sana, contoh. Dataran Merdeka sebelah sana. Kaabah ada di mana sekarang? Di dataran Merdeka. Kejap lagi kita nak solat Isyak, kita akan solat menghadap Mekah ke ataupun menghadap Kaabah di dataran Merdeka? Masih di Mekah. Kita tidak menghadap Kaabah di dataran Merdeka. Itu bukti yang cukup jelas. Dan katakan kalau musim haji nanti, adakah orang Islam akan pergi ke Mekah untuk tunaikan haji dan umrah sebagai contoh, ataupun datang ke dataran Merdeka sebab ada Kaabah dekat sana? Kita tetap pergi ke Mekah. Ini bukti yang cukup jelas orang Islam tidak sembah Kaabah. Sebab orang yang sembah berhala, bila berhala tu diangkat, dipindahkan ke tempat lain, penganutnya
akan tetap pergi ke tempat baru, bukan dia di tempat lama. Dia akan ikut berhala tadi ke tempat baru. Tapi orang Islam tidak begitu. Dan perkara ini pernah berlaku dalam sejarah Islam. Masa banjir besar dulu, struktur bangunan Kaabah runtuh. Walaupun tak ada Kaabah, orang Islam tetap solat menghadap kiblat ke arah Mekah, tetap haji di Mekah. Ini sebagai contoh bukti. Abi ikut tak? Clear? Sebab bila saya nak bagi jawapan kepada orang yang bukan beragama Islam, saya kena bagi jawapan yang berpandu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetapi secara rasional, supaya mereka mudah nak terima benda tu. Okey, kita settle yang itu. Soalan kedua, mereka kata agama Islam ni agama yang tak bagus sebab boleh makan binatang. Kenapa tak makan sayur-sayuran saja? Kenapa tak makan buah-buahan saja? Lagi sihat tubuh badan. Binatang yang kamu sembelih pun ada keluarga, ada anak-anak, tak kesian ke? Macam mana kita nak jawab? Okey. Jawapan yang pertama, kalau mereka tanya kenapa dalam agama Islam kita makan binatang dan sebagainya, apakah hujah-hujah dan sebagainya, saya akan jawab begini. Kalau dengan orang Hindu ni, ada antara mereka ni beramal dengan vegetarian, makan sayur-sayuran saja. Amalan makan sayur-sayuran ini berasal daripada agama Jainism. Dalam Jainism, salah satu daripada ajaran dalam itu adalah ahimsa. Ahimsa artinya tidak boleh membunuh nyawa. Itu dalam agama Jainism. So kalau orang yang berpegang dengan Jainism, dia biasanya adalah makan sayur-sayuran saja. Dia ada antara mereka ni sampai ke tahap sayur-sayuran yang tumbuh dalam tanah mereka tak boleh makan. Mereka tak boleh makan bawang, tak boleh makan ubi kentang, ubi kayu, tak boleh. Sebab kalau ambil sayur-sayur tadi dari tanah, ia akan bunuh nyawa-nyawa yang bergantung pada tumbuh-tumbuhan tadi. Ini sampai ke tahap itu. Kalau macam orang yang beragama Jainism sebagai contoh, biasa dia akan tutup mulut juga dengan kain putih. Sebab tidak mahu nafas tadi itu membunuh kuman-kuman yang ada dalam udara. Sebab membunuh nyawa satu kesalahan yang besar dalam agama tersebut. Disebut ahimsa. Dan kemudian ada agama-agama lain juga terpengaruh dan mengamalkan dengan vegetarian. Kita faham benda tu. So sekarang ni kita akan bagi tahu, kalau ada orang Hindu kata kenapa dalam Islam boleh makan binatang dan sebagainya, jawapan pertama saya akan bagi dekat dia ialah saya akan cakap, dalam agama Islam tak ada masalah pun kalau kamu nak jadi vegetarian, tak nak makan binatang, nak makan sayur-sayuran saja, tak ada masalah. Kalau kamu masuk Islam sebagai contoh, lepas tu kamu tak nak makan binatang, kamu nak makan sayur-sayuran saja, boleh je, tak ada masalah. Cuma jangan kita haramkan apa yang Allah tidak haramkan. Cuma jangan kita kata makan binatang itu adalah haram. Boleh faham maksud saya? Clear? Tapi kalau kamu nak amal makan sayur-sayuran saja, carry on, tak ada masalah. You can still be a good Muslim even to you become a vegetarian, tak ada masalah. Cuma jangan haramkan apa yang Allah tidak haramkan. Sekarang mari kita lihat praktikal, kenapa dalam agama Islam membenarkan umatnya makan binatang. Kita tengok beberapa perkara praktikal. Okay, kita ambil gigi sebagai contoh. Kalau binatang carnivore, carnivore ini kalau kita belajar dulu binatang maging. Okey, binatang maging, binatang yang makan binatang lain. Dia ada gigi taring dengan geraham, tapi gigi kacip tak ada. Kalau binatang herbivore, kita sebut binatang maun, okey, macam lembu, macam kambing, dia makan tumbuh-tumbuhan saja. Dia tak ada gigi taring. Gigi taring tak ada. Dia ada gigi kacip dengan gigi geraham. Jadi yang makan tumbuh-tumbuhan ada gigi kacip, yang makan daging ada gigi taring. Manusia ini adalah omnivorous. Dia dua-dua boleh. Makan sayur-sayuran pun boleh, makan daging pun boleh. Sebab kita kacip pun kita ada, gigi taring pun kita ada. Satu. Yang kedua, binatang
herbivore macam lembu, kambing, dia hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan saja. Kalau makan binatang, sistem penghadaman dia tak sesuai. Dan kalau binatang carnivore pula, dia boleh makan daging. Tapi kalau makan tumbuh-tumbuhan, tak sesuai dengan sistem penghadaman dia. Tetapi manusia, dua-dua boleh. Nak makan sayur-sayuran pun sistem penghadaman kita okey. Nak makan daging yang sudah dimasak pun sistem penghadaman kita okey. Dah dua dah. Perkara ketiga, kalau agama Islam ni kata tak boleh makan binatang, maka agama Islam tak jadi agama universal. Dia tak boleh jadi agama yang praktikal untuk universal. Tak boleh. Bagaimana pula dengan orang yang tinggal di kawasan gurun, di padang pasir? Orang yang tinggal di padang pasir, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan saja. Kalau mereka nak makan, makan pada binatang saja. Ada orang jawab, kan ada kaktus. Takkan nak makan kaktus hari-hari? Boleh faham maksud saya? Okey, so kalau kita kata tak boleh makan binatang, kena makan sayur-sayuran saja, kena makan buah-buahan, dah jadi tak praktikal. Bagaimana dengan orang yang tinggal di kutub utara ke kutub selatan, orang Eskimo sebagai contoh, tempat ais, semua ais, tak ada tumbuh-tumbuhan sangat, boleh makan ikan, benda-benda lautan sebagai contoh. Jadi tak praktikal lah kalau begitu. So agama Islam ni agama yang universal, agama yang praktikal. Are we good kan? Clear? Mereka kata tapi makan tumbuh-tumbuhan sihat, makan daging penyakit. Sebenarnya dia bukan makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan sihat, makan daging kita sakit. Tak ada. Dia sebenarnya adalah makan ikut kadar, makan secara bersederhana. Itu yang menyihatkan kita. Kalau tak percaya, cakap saya. Orang yang ada diabetes tak boleh makan nasi, kanji. So dia masalah bukan makan daging atau makan buah. Dia masalah makan secara sederhana, letak sesuatu pada tempatnya. Boleh-boleh faham maksud saya? Kalau kita makan buah-buahan banyak pun banyak gula juga. Kalau kita lihat ya, antara pembunuh utama dekat dunia hari ini adalah hisap rokok kan. Salah satu daripada faktor penyakit dan sebagainya. Dan bila kita kata rokok berkaitan dengan tembakau, tembakau tu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, tobacco, bukan daging. Kalau kita kata minum arak pun daripada buah-buahan juga, daripada tumbuh-tumbuhan juga. Tapi dia bukan kita kata makan buah-buahan tak bagus, sayur-sayuran sebagainya. No, kita tak kata begitu. Even makan daging pun, dalam daging pun ada protein dan sebagainya tertentu. Jangan makan berlebihan. Makan beras berlebihan, bukan beras lah, makan nasi berlebihan ataupun beras rebus berlebihan, tak bagus. Makan daging berlebihan, tak bagus. Apa pun kalau kita makan berlebihan, tak bagus. Yang penting makan secara sederhana. Ada yang cakap dengan kita, dia kata bila kau makan binatang, kau perangai pun macam binatang. Pernah orang cakap begitu. Jawapan saya balik adalah, kalau betul awak cakap macam tu, saya ada dua jawapan di sini. Jawapan pertama saya ialah, kalau awak kata makan binatang, perangai pun macam binatang, okey, jawapan pertama, dalam agama Islam kita makan binatang-binatang herbivore. Kita tak makan binatang carnivore. Dan herbivore ni binatang-binatang yang tak berganas, baik, lembut, contohnya. Dan kalau kamu kata kalau makan binatang, perangai macam binatang, maka logik sebaliknya pun betul lah kalau macam tu kan. Kalau makan sayur-sayuran, perangai macam sayur, asal lembik je, tak. Tapi saya tak setuju dengan logik tu. Saya tak setuju. Kalau kamu kata makan binatang, perangai macam binatang, adakah itu bererti if you eat vegetable, you also become like vegetable? No, I don't agree with that logic. Okey, saya rasa cukuplah tu ya. Soalan ketiga. Cara orang Islam sembelih binatang adalah kejam.
Saya akan bagi tahu mereka sebenarnya dalam agama Islam, bila kita nak sembelih binatang, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Nabi dah ajar kita beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, pisau yang kita gunakan untuk sembelih mesti tajam, bukan tumpul. Kalau tumpul, kita nak sembelih pun susah, itu menyeksa binatang tadi. Kalau pisau yang tajam, sekali je zap. Itu yang pertama. Yang kedua, bila nak sembelih binatang, jangan tunjuk pisau kepada binatang. Jangan bagi binatang yang kita nak sembelih nampak pisau tadi. Adakah kamu nak bunuh binatang tu 2 kali? Perkara ketiga, jangan sembelih binatang di hadapan binatang lain yang akan disembelih. Ini antara syarat-syarat bila kita dah sembelih binatang. So it's very, apa ni kita sebut ni, very compassion sebenarnya. Dan bila nak sembelih binatang, kita ambil binatang tadi tu, katakanlah sembelih lembu ke, kambing ke atau apa-apa, kita bawa dekat belakang bangunan, binatang lain semua tak nampak, kita bagi dia makan, kita belai dia, dia pun baring. Tengah dia baring, ambil telinga dia, tutup mata dia, keluarkan pisau, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sembelih. Dan bila orang Islam sembelih, dia akan potong bahagian pembuluh darah ni. Pembuluh darah ni putus, tetapi saraf tunjang tidak dipotong. The jugular vein masih lagi intact. Pembuluh putus. Pembuluh darah ini, darah akan memancut-mancut keluar. Berarti bekalan darah ke otak terputus. Darah tak sampai otak lagi dah. Dan bila darah tak sampai otak, berarti otak tak dapat oksigen. Bekalan oksigen tak ada dah. Sebab darah adalah membawa oksigen ke otak. So bila pembuluh darah sudah dipotong, darah memancur-mancur keluar, maka oksigen ataupun darah tak sampai ke otak, maka otak itu mati, brain dead. Maka binatang tadi tidak merasai kesakitan. Tapi binatang tu tendang-tendang lagi selepas. Betul, binatang tu masih lagi menendang, sebab kita pastikan saraf tunjang tidak diputuskan. Berarti jantung dia masih lagi berdegup. Dan setiap kali jantung tu berdegup, kaki dia secara spontan akan menendang, tarik. Dia otot tu dia akan kejang tarik, kejang tarik, kejang tarik. So dia akan ada aksi menendang-nendang. Dia menendang bukan kerana rasa sakit, tetapi kerana jantung dia berdegup. Dan dengan tindakan menendang-nendang tadi dan jantung masih lagi berdegup, maksimum darah akan dikeluarkan daripada badan binatang. Sekali lagi ya, bila kita sembelih binatang secara Islam, maksimum darah dalam badan tadi akan dikeluarkan. Dan darah adalah medium penyakit. Jadi bila kita sembelih binatang secara Islam, yang pertama is very compassion. Very compassion kepada binatang tadi. So binatang tadi tak merasai sakit sangat, sebab brain dead, oksigen tak sampai ke otak. Yang kedua, darah maksimum keluar, berarti daging tadi lebih sihat untuk kita makan dan boleh tahan segar lebih lama lagi. In other words, bila kita sembelih binatang cara Islam, not only it is compassion, but it is also more healthier. So kalau kamu sebagai orang yang bukan beragama Islam, kalau kamu nak cari makanan yang bagus, carilah daging yang disembelih secara Islam. Kalau kita ambil cara barat sebagai contoh, digunakan stun gun. Ada ujian yang mereka buat tu, walaupun binatang tadi akan mati dalam masa beberapa saat kemudian, tapi dalam masa beberapa saat, kesakitan yang binatang tu tanggung adalah amat tinggi sangat. Dan binatang tu bila dah mati, darah tetap dalam badan binatang. Tapi kalau sembelih cara Islam, maksimum darah akan dikeluarkan. Are we good ke? Macam mana? Betul, kita dah sebut tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih. Kita dah sebut tadi, dia bukan saja sembelih itu perbuatan, tapi dengan nama Allah SWT. Betul tuan, benar. Tapi sekarang ni bila kita nak bagi jawapan kepada non-Muslim, dia nak tengok benda-benda yang
berfaedah bagi dia cara general knowledge tadi. Nampak ya? Dan dalam Islam bila kita sebut halal, dia bukan sekadar halal saja, tetapi halal wa thayyibah. Halal dan juga baik. So bila dalam agama Islam kita makan, kita bukan makan sekadar benda tu halal terus makan, tak. Sepatutnya, sewajarnya, sebaik-baiknya bukan saja halal tetapi sesuatu yang juga baik bagi kita. Jadi sebenarnya kalau kamu cari apa-apa yang halal, halal ini is not only for Muslims. Halal is also very good for the non-Muslims, for all human beings actually. Are we good? Boleh? Okey, kita teruskan. Soalan yang keempat tadi, dia kata agama Hindu adalah agama yang paling tua di dunia. Okey, dia kata agama Hindu lah agama yang paling tua di dunia. Saya tanya balik, agama Hindu ni dah berapa lama? Saya tak dapat satu jawapan yang spesifik ya, tetapi biasa mereka akan sebut 4,000 tahun lebih, 5,000 tahun dan sebagainya. Alright. Lepas tu dia tanya kita balik, agama Islam sudah berapa lama? Agama Islam lebih kurang berapa lama? Lebih kurang 1,400 tahun. Salah jawapan. Kita tak sebut 1,400 tahun, kita kata sejak azali lagi. Nabi Muhammad SAW bukan pengasas agama Islam, tetapi Nabi Muhammad SAW menyambung daripada nabi-nabi terdahulu, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, bukan nabi pertama, bukan pengasas. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40, katamun nabiin, nabi yang terakhir, penutup segala nabi. So Nabi Muhammad menyambung ajaran daripada nabi-nabi terdahulu. Dan kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu, mereka semuanya Muslim. Ini disebut dalam surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 136. Nabi-nabi terdahulu adalah Muslim. So agama Islam bukan bermula 1,400 tahun yang lalu. Agama Islam ni sejak azali lagi. Sejak manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa alaihissalam sudah pun Muslim. Di kalangan kita, kadang-kadang kita sebut itu sebagai agama Hanif dan sebagainya. Okay? So Islam is not 1,400 years. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lama tak semestinya lebih baik daripada yang baru. Perbincangan, contoh, kalau saya nak hadiahkan satu kereta kepada anda lagi suka saya bagi satu kereta yang 20 tahun punya ke ataupun yang baru beli? Nak kereta baru ke nak kereta 20 tahun? Nak kereta baru. Tetapi kita pun jangan cakap yang baru lebih baik daripada yang lama. Nanti kita mau masuk perangkap. Sebab ada agama baru 500 tahun. Okey, ada agama-agama yang muncul selepas Nabi Muhammad SAW. Boleh kamu maksud saya ke? Ada agama baru 150 tahun lebih. Ada agama 500 tahun. So kita tak kata yang lama lebih baik daripada baru, ataupun yang baru lebih baik daripada yang lama. Apa yang kita mahu ialah yang pertama sekali mengenal pasti siapa Tuhan kita, siapa Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta, dan yang keduanya kita taat kepada perintah Tuhan. Kita menyembah Tuhan seperti mana Tuhan suruh kita sembah Dia, bukan menyembah Tuhan seperti mana nenek moyang kita buat, apa mak bapak kita ajar, apa masyarakat sekeliling ajar, apa orang lain cakap. No. Dia bukan tengok agama yang lama ataupun agama yang baru. No. Yang kita nak tengok, siapakah Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta ini, dan kita mahu menyembah Tuhan tersebut seperti mana Tuhan suruh kita sembah Dia. Bukan sembah Tuhan seperti mana kita fikir kita perlu sembah Tuhan.
Are we good? Clear? So yang pertama, agama Islam bukan baru bermula 1400 tahun yang lepas. Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Yes, Quran. But not agama Islam per se. Sebab Nabi Muhammad bukan mencipta, bukan pengasas kepada agama Islam. So far are we good? Boleh? Okey. Soalan yang berikutnya ialah, dia tanya soalan, adakah Rama itu Nabi, Krishna Nabi, Buddha Nabi, Laosha Nabi, Kungfuze Nabi dan sebagainya? Jawapan saya adalah begini. Dalam bab ini kita hanya sebut apa yang terdapat dalam Al-Quran, apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali dalam surah Fatir, surah nombor 35 ayat 24. Surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Surah Ar-Ra'd surah 13 ayat nombor 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kepada setiap umat, kepada setiap kaum telah kami hantar utusan untuk memberi peringatan. Untuk sembah Allah, jangan lakukan tagut. Buat baik, jauhi kejahatan. Semua umat, setiap kaum ada nabi-nabi diutus kepada mereka. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu tak kurang daripada 124,000 nabi telah diutus. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 124,000 nabi telah diutus. Yang disebut dengan nama dalam Al-Quran ialah 25 saja. 25 nabi-nabi rasul yang wajib kita beriman. Yang lain-lain tak disebut. Kalau contoh kasarlah 20,000, 23,975 tak disebut. Kalau mereka tanya saya, adakah Krishna Nabi, adakah Rama Nabi, adakah Buddha Nabi, adakah Kungfuze Nabi, adakah Laosha Nabi, jawapan saya ialah Allahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak, saya tak tahu. Sebab dalam Quran, dalam hadis secara jelas tak menyebut ya, secara jelas tak menyebut tidak. That means ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Dan kalau kita tengok ajaran yang dia bawa daripada mereka, ada banyak nilai-nilai persamaan dengan apa yang Islam ajar sebenarnya. Contohnya, kalau kita tengok ajaran dalam Buddhism sebagai contoh, the eightfold path, the right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, selari dengan apa Islam ajar. Kalau kita tengok satu persatu, ada banyak titik-titik persamaan. Tapi saya tak boleh kata yes, saya tak boleh kata no. Tetapi kerana kita bercakap dengan non-Muslim, sebagai perbincangan, katakan sebagai perbincangan, katakan contoh. Kalaupun mereka itu adalah Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, katakan mereka itu memang Nabi Allah, tapi mereka diutus hanya untuk kaum mereka saja, untuk tempoh tertentu. Dan hari ini, kalaupun mereka itu adalah Nabi Allah, hari ini kita tetap seluruh manusia kena ikut Nabi yang terakhir, tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Quran sudah disebut dalam surah As-Saba, surah 34 ayat nombor 28, bahawa Nabi Muhammad diutus adalah untuk semua manusia. Kalau Nabi-Nabi dulu hanya untuk kaum mereka sahaja terhad, tetapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Malah di dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk semua manusia, tetapi untuk seluruh alam sekali. Jadi kalau ia pun Rama, Krishna, Buddha, Laosha,
Kongfuzi adalah Nabi Allah. Ini sebagai perbincangan. Tetap hari ini kita kena ikut Nabi yang terakhir. Ini sebagai satu perbincangan saja. Ini dalam pegangan dalam agama Islam. Saya bukan menyebut dari sudut pandang agama lain, tidak. Saya sebut daripada sudut pandang dalam agama Islam. Are we good ke? Boleh? Okey. Saya tengok masa saya tinggal lagi 3 minit lebih. Kalau saya dah mula jawab soalan lain, tak cukup masa nak tutup. Sebab 3 minit lebih nak azan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam 3 bulan ini kami sebenarnya sangat-sangat sibuk di Unity, sangat sibuk. Di samping ada program-program dan sebagainya, kami sekarang ini dalam satu projek bagaimana kita nak membantu orang-orang Islam belajar berdakwah secara mudah. Jadi doakanlah semoga projek ini berjalan dengan lancar. Doakan dulu, maklumat lebih lanjut insya-Allah saya akan berikan pada masa-masa akan datang nanti. Apakah projek tersebut, apa yang dimaksudkan dan sebagainya. Sebab kita nak cuba cari satu jalan yang mudah bagaimana orang Islam boleh belajar berdakwah cara simple. Itulah projek dia. Dan projek ini menelan belanja yang besar sebab kita tak nak buat ikut tangkap muat saja. Tak nak macam tu. Kita nak buat yang terbaik kalau boleh, ikut kemampuan kita. Kalau boleh kita nak buat international level. Itu hasrat kita, step by step, insya-Allah. Setakat itu saya dapat kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa 3 bulan ini memang sangat sibuk. Doakan insya-Allah. Amin. Dan doakan juga supaya bukan satu projek ni je, kita ada beberapa projek-projek yang kita nak buat lepas ni. Bukan saja projek untuk orang Islam belajar berdakwah, tetapi juga untuk orang yang bukan beragama Islam untuk mempelajari Islam. Walaupun dia tak nak masuk Islam, saja dia nak tahu tentang Islam, kita nak ada satu projek kedua. Dan yang ketiga, projek ketiga adalah untuk membantu mu'alaf. Hari ini kita ada banyak kelas-kelas mu'alaf, tetapi dia fokus kepada fardu ain. Bila sebut fardu ain, dia fokus kepada belajar tentang solat, tentang puasa, ataupun mengaji Quran sebagai contoh. Tapi projek untuk mu'alaf yang kita nak buat ni, kita nak fokus kepada akidah. Kita nak mu'alaf tadi tu dapat memantapkan, menguatkan lagi akidah dalam Islam. Dan yang kedua, mempelajari perbandingan agama. Dan yang ketiga, melahirkan mu'alaf tadi sebagai pendakwah. Kita nak mu'alaf tu jadi pendakwah. Sebab mu'alaf ni akan berdepan dengan keluarga dia yang bukan beragama Islam. Dan pelbagai soalan-soalan ditanya oleh keluarga dia, kawan-kawan mereka yang bukan beragama Islam. Jadi kita nak memperlengkapkan mu'alaf dengan ilmu-ilmu supaya mereka dapat jadi pendakwah, insya-Allah. Jadi ini secara ringkas. Nanti dalam sesi yang akan datang saya akan kongsikan dengan lebih lanjut lagi, insya-Allah. Jadi setakat ini je tuan-tuan dan puan-puan, semua yang baik datang daripada Allah SWT. Dan saya sebagai manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas kesilapan kesalahan saya. Dan harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maafkan saya kalau saya silap, dan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.